السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada pagi ini dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung perbahasan kita seperti mana biasa pada pagi Ahad ni, daripada 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan hari ni amalan yang ke-36. Tak banyak dah kita punya perbahasan ni, ada 4 lagi, selesailah kita pada risalah ni. Okay. Amalan yang ke-36 ataupun sunnah yang ke-36 pada pagi ini, memasuki kawasan perkuburan dengan menanggalkan kasut ataupun selipar. Hadis yang diriwayatkan daripada Bashir, kata dia, fa idza rajulun yamshi fil quburi alaihi na'lan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahibas sibtiyatain wayhaka alqi sibtiyataik. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. Maksud hadis ni, kata Bashir, suatu hari seorang lelaki berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kawasan perkuburan. Bila mana lalu dengan Nabi, dia ni pakai sepasang kasut. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah kepada lelaki ini dan juga kepada orang-orang lain yang ada di kawasan perkuburan ataupun kawasan pemakaman pada waktu itu, Nabi kata, ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang memakai kasut ataupun orang yang memakai selipar, wayhaka alqi sibtiyataik. Maksud dia apa? Malangnya engkau, lepaskanlah atau tanggalkanlah kasutmu ataupun seliparmu. Lelaki tersebut melihat, yang menyebut ataupun yang menyahut seperti itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegurnya. Lalu dia pun menanggalkan seliparnya dan mencampakkannya ke tepi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dinilai sebagai hasan. Hadis ni dia ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama. Dari segi zahir hadis ni kita boleh tengok Nabi melarang kita pakai kasut di kawasan perkuburan. Maknanya lalu kawasan perkuburan ni ataupun melalui lorong-lorong di kawasan kubur ni, kita tidak pakai kasut berdasarkan zahir hadis ni. Kita tengok apa yang disebutkan di sini. Yang pertama, dia kata ulama berbeza pendapat terhadap status hadis ini. Sebahagian ulama mendhaifkannya. Ini kerana terdapatnya perawi yang bernama Khalid bin Sumair. Jadi dalam perawi hadis ni ada seorang perawi yang menyebabkan hadis jadi dhaif. Sebahagian ulama mengatakan dia perawi yang mempunyai kesilapan dalam riwayatnya.
manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan ianya hasan. Ni perbahasan dari segi teknikal sanad hadis. Namun begitu majoriti ulama menilainya sebagai thabit. Maknanya hadis ni dan pengamalannya ialah sesuatu yang boleh diterima. Imam Ahmad bin Hanbal telah menilai sanad hadis ini sebagai jayyid ataupun baik. Al-Hakim dan Ibn Hibban mensahihkannya, manakala majoriti ulama menilainya sebagai hasan. Itu dari segi sanad dia. Maknanya sanad dia taklah sampai kepada sahih yang tinggi darjatnya, dan juga tak sampai kepada terlalu dhaif. Ianya majoriti menyebutnya sebagai hasan. Seterusnya, ulama berbeza pandangan tentang hukum memakai selipar di kawasan perkuburan. Untuk perbahasan ni dia ada tiga pendapat. Yang pertama yang disebutkan sini ialah mazhab zahiri. Mazhab zahiri yang terkenal mazhab ni dengan satu orang tokoh yang bernama Ibn Hazm Al-Andalusi melalui kitabnya Al-Muhalla, yang mana dia ni belajar dengan Daud Al-Zahiri. Apa mazhab ni kata? Berpandangan haram memakai selipar, terutamanya selipar yang dibuat daripada kulit. Sebab sibtiyatai ini maksudnya ialah selipar kulit, bukan semua jenis selipar. Selipar kulit merujuk pada zaman Nabi ialah selipar yang dipakai oleh orang-orang yang ada duit ataupun orang-orang yang kaya. Jadi mazhab Zahiri kata, orang yang memakai selipar yang diperbuat daripada kulit dan juga dihiasi dengan bulu haiwan, itu sibtiyatai, di kuburan, kerana hadis ini jelas menunjukkan tentang larangan memakainya. Maknanya mereka berpandangan sebagai haram. Namun jika dia memakai selipar kulit yang masih berbulu, walaupun sebelah dan sebelah lagi tidak berbulu, maka tidak diharamkan, kerana hadis menyebutkan selipar yang tidak berbulu. Imam An-Nasai cenderung kepada pendapat ini. Jadi seperti mana nama mazhabnya, mazhab Zahiri. Zahiri ni maksudnya zahir. Apa yang literal hadis tersebut, itulah yang dipegangnya. Itu mudah. Jadi sibtiyata ini ialah selipar kulit yang bulu haiwan yang digunakan untuk buat selipar tu ataupun kasut tu, dia tak terlalu jelas sangat. Maknanya dia ni dicantikkan, digilak ke macam mana. Jadi kata Al-Zahiri, yang pakai selipar sibtiyatain sahaja yang dilarang. Selipar jenis lain yang kita duk pakai hari ni, yang bukan kulit, yang plastik, polimer apa semua ni, boleh pakai. Itu pendapat pertama daripada Zahiri. Dan juga seperti cenderungnya Imam An-Nasai dalam pendapat ni. Pendapat yang kedua, Imam Ahmad dan juga Al-Mawardi daripada mazhab Syafi'i berpandangan makruh memakai selipar ketika berada di kawasan kuburan. Apa-apa saja jenis selipar, bukan hanya selipar kulit saja. Petunjuk yang menunjukkan makruh ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mayat itu mendengar bunyi derapan selipar daripada dalam kubur. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab dia Al-Mughni li Ibn Qudamah. Tambahan pula, menanggalkan selipar itu lebih menjadikan seseorang itu khusyuk dan tawaduk di kawasan perkuburan. Itu pandangan kumpulan yang kedua yang mengatakan makruh, taklah sampai haram. Zahiri kata haram, tapi tak haram bagi semua jenis kasut. Zahiri kata haram ni kasut kulit. Kasut kulit yang mahal-mahal, itu yang dilihat sebagai kasut yang diharamkan pakai di kawasan perkuburan. Seterusnya pandangan yang ketiga, iaitu pandangan majoriti ulama. Berpandangan bahawa ianya tidak haram dan ianya tidak makruh. Tidak juga haram dan tidak juga makruh. Macam mana? Ini kerana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayat mendengar bunyi derapan selipar daripada dalam kubur. Kan kita pernah dengar hadis tu, mayat ni dia boleh dengar derapan kubur bila mana orang berlalu sebab selesai mengebungikannya. Jadi hadis tu Nabi sebut qara'ati na'lai, qara'ati na'al, derapan selipar. Maknanya secara umumnya hadis tu Nabi kata orang pergi ke kawasan kubur ni pakai selipar ataupun pakai kasut, bila mana selesai dengar
ahli mayat, si mati tu, yang mati dalam kubur tu, dia dengar derapan selipar tapak kasut tu. Okay. Jadi kata pandangan majoriti ni, dia kata bunyi derapan selipar itu telah didengar oleh si mati dalam kubur. Majoriti ulama cuba mentakwilkan larangan dalam hadis ini. Maknanya mereka takwil. Takwilan dia apa? Yang pertama, dia kata larangan ini khas untuk selipar kulit yang tidak berbulu kerana ia lambang kemewahan dan kesombongan. Lebih kurang macam Zahiri, tapi Zahiri tak sebut illah dia itu kesombongan. Okay. Tetapi takwilan ini tidak tepat kerana baginda sendiri memakai selipar seumpama itu. Maknanya ada riwayat yang menyebutkan tentang Nabi ni pakai selipar daripada jenis ni, sibtiyatan ini. Yang kedua, kata larangan ini diucapkan apabila Nabi melihat najis yang ada pada selipar sahabat berkenaan. Ini takwilan. Tetapi takwilan ini juga tidak tepat kerana jika benar ada najis, pastinya Nabi akan minta ia menyucikan najisnya sahaja tanpa perlu dia tanggalkan selipar dia. Itu takwilan dan sanggahan pada takwilan. Jadi umum ataupun mudah cerita, seperti mana yang disebutkan sini, isu ini termasuk dalam masailul khilafiyah. Setiap mazhab mempunyai dalil masing-masing dan takwilan masing-masing. Melihat kepada dalil-dalil yang ada, jelas bahawa lebih utama untuk menanggalkan selipar di kawasan perkuburan. Kalau kita tengok daripada dalil dan hujahan dan juga takwilan ulama daripada pelbagai aliran dan juga pelbagai mazhab, apa yang kita dapat lihat di sini ialah tidak memakai itu lebih baik. Akurnya sahabat Nabi dalam hadis ini merupakan isyarat bahawasanya itulah pandangan dan juga cara yang terbaik, kaedah terbaik bila mana kita berada di kawasan perkuburan. Dan sahabat tidak bertanya apa-apa pada waktu Nabi SAW tu suruh dia tanggalkan selipar. Sebahagian ulama kata ini isyarat Nabi pun pada waktu tu tak pakai selipar pada waktu tu. Mungkin kerana ini lebih menjadikan seseorang yang menziarahi kubur itu lebih tawaduk dan menghormati mayat di kawasan perkuburan. Kalau tengok dalam satu asar yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala, bila mana dia cerita tentang Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Asy-Syafi'i. Antara kebiasaan Imam Malik ni, bila mana berjalan di Madinah, dia jarang pakai selipar. Bukan tak pakai langsung, tapi banyak orang lihat dia tak pakai. Orang tanya pada Imam Malik sebab apa tak pakai. Sebab dia kata dalam bumi ni, yakni dalam tanah Madinah ini, terkandungnya jasad Nabi. Jadi aku tak pakai. Itu pilihan dia. Dia tak anjurkan orang suruh ikut apa yang dia buat tu. Cuma ini datang daripada tawaduk. Mungkin ia juga isyarat kepadanya bahawa dia akan bangkit dari kubur tanpa pakaian dan juga selipar. Ini pandangan. Maknanya tak pakai selipar tu lebih mengingatkan kepada kematian, lebih mengingatkan kepada perhimpunan di padang mahsyar dan kebangkitan. Apabila pakaian tidak boleh dibuka kerana akan terbukanya aurat, maka disyariatkan untuk dibuka selipar kerana kaki akan merasa tanah secara langsung. Itu pandangan. Walau bagaimanapun ulama yang mengatakan makruh tetap mengatakan tidak menjadi salah memakai selipar di kawasan perkuburan jika dibimbangi kaki akan terpijak duri atau benda-benda yang tajam atau kawasan tersebut terlalu panas. Okay. Jadi pandangan yang paling tepat ataupun kaedah yang paling tepat untuk kita beramal dengan hadis ni, kita tak pakai sekiranya keadaan mengizinkan untuk tak pakai. Kita tengok kawasan perkuburan, ada setengah kawasan perkuburan tanah dia elok, dijaga, dibersihkan, tidak ada benda-benda yang boleh menyakitkan kaki kita, maka kita tak pakai. Tapi kalau tanah perkuburan yang jenis terbiar, yang mungkin ada serangganya, yang mungkin ada haiwan berbisanya, maka kita pakai, tak menjadi masalah. Cuma poin dia di sini ialah nak beritahu pada kita, seseorang tu bila mana dia pergi ataupun berada di kawasan perkuburan, benda yang paling ataupun perlu yang ada dalam diri dia saat dia berada di perkuburan ialah mengingati kematian. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, akthiru zikra hazimil ladzat,
Perbanyakkanlah kamu mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan dunia. Maka Nabi kata, ya'ni al-maut, ketahuilah itu ialah mengingati kematian. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang banyak, Nabi cerita pada kita tentang bab satu orang pergi ke kubur ni, dia nak ingat mati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia Musnad, Al-Musnad. Hadis ni riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jabir kata, satu hari Nabi kata pada kami, Nabi bercakap dengan kami ni, Nabi nak beritahu sesuatu, Nabi nak beritahu ilmu. Nabi kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikanlah daripada Bani Israel, yakni cerita Israiliyat, wala haraj. Cerita Israiliyat ni kalau jarang-jarang nak cerita, tak ada masalah. Nabi kata, kanat fihim al-ajaib. Pada cerita mereka itu ada keajaiban. Sebab sebahagian sahabat, mereka tolak tu periwayatan ataupun tak nak dengar cerita Israiliyat ni, cerita daripada ahli kitab, tak nak dengar. Sebab mereka melihat Allah Ta'ala mencela tentang ahli kitab. Antara celaan ahli kitab Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi mereka yang telah menulis ayat-ayat tambahan bagi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, lalu mendakwa ini juga ayat Tuhan. Maknanya mereka ni tambah sikit, buat elaboration sikit pada ayat-ayat dalam kitab terdahulu. Itu jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab. Kalau ayat Tuhan mereka boleh tambah, sirah para nabi dan para rasul, maka lebih-lebih lagi mereka boleh tambah. Cuma kata Nabi, hadithu an Bani Israel, kamu sampaikan cerita mereka yang tidak ada masalah, maksudnya di sini cerita mereka yang tidak ada pertembungan kontradik dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala juga Rasul. Bila mana Nabi sebut lagu tu, thumma ansha'a yuhaddith, kata Jabir, Nabi pun ceritalah satu cerita Bani Israel pada kami semua. Apa yang Nabi cerita? Cerita yang Nabi cerita ni dia berkait dengan bab ziarah kubur ni. Nabi kata, kharajat ta'ifatun min Bani Israel. Pada satu hari Nabi kata, telah keluarlah satu kumpulan lelaki daripada lelaki-lelaki Bani Israel. Ta'ifah ni maksudnya bilangan antara 3 hingga 10 orang. Maknanya kalau naik van, penuh lah van ni, 7-8 orang duk ada. Apa sekumpulan lelaki ni duk buat? Atau maqbaratun lahum min maqabirihim. Dia orang pergi kawasan kubur, daripada kubur-kubur yang ada di kalangan Bani Israel ni. Mereka buat apa situ? Kata mereka ni yang sampai di kubur ni, mereka kata, lau sallaina raka'atain, kalau kita semua ni salat 2 rakaat, wa da'awna Allah azza wa jalla, kemudian kita berdoa pada Allah azza wa jalla, an yukhrij lana rajulan, supaya keluar daripada kubur ni mana-mana orang yang dah mati. Dahsyat. Dia punya ziarah kubur ni minta supaya keluar mana-mana orang yang dah mati daripada kubur ni. Apa tujuan dia? Nas'aluhu 'anil maut, kita nak tanya dia tentang mati. Ini nak mengingati mati dengan cara yang lebih real lagi. Maknanya kumpulan lelaki Bani Israel ni, mereka nak tahu kematian. Mereka pernah dengar dah tentang tazkirah kematian ni, dah biasa dengar. Dah biasa dengar daripada Nabi mereka mungkin, dah biasa dengar daripada orang alim mereka pun mungkin. Duk cerita tentang mati, cerita tentang sakaratul maut, semua duk cerita dah. Hari ni kita nak tanya orang yang dah mati, macam mana rasa sakit mati tu. Ni lain sikit dia punya style nak tahu kematian. Panggil ustaz ceramah tak padan, sebab ustaz tak ada experience mati lagi. Ni nak kena tanya orang yang dah mati. Sampai di kubur, salat 2 rakaat, doa. Berdoa, berterusan berdoa. Doa tu minta supaya keluarlah mana-mana orang daripada kubur ni. Cerita sikit pada kita ni yang belum mati lagi ni, mati lagu mana? Fafa'alu, kata Nabi, mereka pun duk buat solat 2 rakaat, doa.
Maknanya bukan hanya sekadar salat, doa sekali terus keluar. Dalam perkataan Nabi ni kita boleh faham mereka istimrar, continuous, berterusan duk buat benda tu. Tapi mereka taklah salat menghadap kubur, bukanlah pergi kat kubur, wahai ahli kubur keluarlah. Bukan lagu tu. Doa pada Allah. Cuma duduk dekat dengan kawasan kubur tu. Fa bainama hum kadzalik. Kata Nabi, ketika mana mereka duduk sibuk salat, berdoa, minta pada Allah supaya keluar ahli kubur ni, orang yang dah mati ni, iz atla'a rajulun ra'sahu min qabrin min tilkal maqabir. Terbelahlah satu kubur, keluarlah satu kepala daripada satu kubur, daripada kubur-kubur yang duk ada banyak. Tuhan mustajab doa kumpulan ni. Jadi pengembaraan mereka ni pengembaraan yang luar biasa. Dahsyat lagi pada orang naik bukit. Naik bukit, turun bukit, tak ada apa sangat. Okey, yang ni pengembaraan nak tengok orang mati. Tengok orang mati. Tuan-tuan boleh agak dia buat kumpulan ni, dia buat bila mana sampai kubur berdoa, Allah Ta'ala mustajabkan doa mereka, keluar daripada kubur tu satu orang. Raksah, keluar daripada kubur tu kepala, keluar kepala dulu. Okay. Khilasi, kata Nabi, khilasiyun, lelaki yang keluar ni, yang mati ni, dia punya tubuh badan tu menunjukkan dah lama mati. Khilasi ni maksudnya asmaral laun, warna yang kusam, warna yang dah usang, maknanya dia selaputi dengan tanah terlampau lama. Nampaklah jasad dia tu lama. Kata Nabi, khilasiyun wa baina ainaihi athari sujud, tetapi di antara dua matanya ada kesan daripada kesan sujud. Yang kawasan tu tidak buruk ataupun tak nampak kusam. Dia punya kawasan tu okey, elok. Okay. Lepas pada tu, yang mati yang baru keluar pada kubur ni, fresh lagi baru keluar ni, dia pun kata, ya haula, wahai kamu semua ni yang duk mari minta ni, ma aradtum ilayya, kamu nak apa? Kamu nak tahu apa sekarang ni? Dahlah keluar pada kubur bercakap pula. Okay. Kalau kita nak test boleh, sampai dekat doa lah kot. Doa nampak ada kubur terbelah, tuang lari habis. Nak try boleh, masjid kita pun dekat dengan kubur. Okay. Okay. Dia buat lagu tu. Bila mana dia buat lagu tu, keluar dan kata yang mati, yang baru keluar pada kubur tu, faqad mittu munzu mi'ata sanah, aku ni antara orang yang telah mati 100 tahun di kubur ini. Maknanya aku ni orang yang dah mati lama. Dah lama aku ni meninggal dunia. Okey. Fama sakanat anni hararatil maut hatta kana al'an. Kata si mati yang baru keluar pada kubur ni, yang Allah Ta'ala izinkan dia keluar, dia kata, fama sakanat anni hararatil maut, tidaklah tenang aku semenjak 100 tahun meninggal dunia ni daripada kepanasan kematian, iaitu saat tercabutnya nyawa daripada jasad, ditariknya nyawa oleh malaikat maut tu. Sakit tu 100 tahun lepas dah duk rasa lagi, hatta al-an duk rasa lagi. Kemudian kata si mati ni, fad'ullah, kamu semua ni jangan hanya minta keluar je, jangan hanya minta aku suruh keluar, minta pada Tuhan suruh aku keluar. Fad'ullah, doa pada Allah balik, li, kepadaku, yu'idani kama kuntu, supaya dia kembalikan aku, masukkan aku dalam kubur ni balik. Maksudnya permintaan dia sini supaya dia ni tak hidup lama sangat, sehingga nak kena masuk dalam kubur ni kena panggil balik malaikat maut, cabut balik. Dia tak mahu proses tu, dia tak sanggup nak rasa sekali lagi dicabut. Mintalah pada Tuhan supaya roh ni tak dicabut guna perantaraan malaikat. Biar aku masuk balik dalam kubur ni bukan dengan cara tu. Nabi pun selesai cakap hadis ni. Hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih dalam riwayat Ahmad dan juga riwayat Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar pun ada sebut. Okay. Hadis ni nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang, pertama, mengingati mati. Saat pergi ke kubur ni ialah untuk mengingati mati. Pergi ke kubur ni tidak ada benda lain melainkan kita nak ambil manfaat pada diri kita, supaya kita sedar kita pun akan pergi ataupun akan melalui jalan yang sama macam yang dah mati. Cuma yang lelaki Bani Israel ni buat agak dahsyat.
sikit. Minta supaya keluar pada kubur. Kita ni kalau buat, duduk pula tepi kubur, hampa sejadah, lain macam. Kena tangkap boleh. Duduk lama sangat. Cuma nak beritahu pada kita, poin dia situ. Poin dia lah mengingati mati. Nak kait dengan hadis sunnah yang kita bahas pada pagi ni, iaitu sunnah tidak memakai kasut selipar pada saat kita ziarah kubur, ialah untuk menyedarkan diri dan tawaduk diri kita ni, supaya kita sedar bahawasanya kawasan ini ialah kawasan untuk mengingati mati. Sini ialah perhentian terakhir untuk segala-galanya. Segala-gala yang ada di dunia ni akan berakhir di sini, iaitu di kawasan perkuburan. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang mempunyai dua kasut yang cantik. Kalau kita tengok takwilan para ulama pun ada relevannya. Mereka mengatakan bahawasanya Nabi larang pakai kasut. Jumhur kita tahu, majoriti kata tak perlu pakai kasut. Cuma Nabi merujuk kepada kasut yang paling terbaik yang ada pada zaman Nabi, iaitu sibtiyah. Dia bukan sandal biasa. Dia sibtiyah ni kasut yang bertutup. Macam kasut kerja ke, kasut yang kita duk pakai hari ni lah, kasut yang bertutup. Yang diperbuat daripada kulit. Sini bukan tempat untuk kamu mengingati mati. Sebab tu kalau tengok kawasan perkuburan ni, Nabi ajar pada kita macam mana? Nabi suruh kita tinggikan sikit saja daripada tanah ni. Maknanya lantai tanah tu bagi tinggi satu jengkal. Tinggikan tu dengan tanah. Maknanya kita tinggikan kubur tu dengan tanah. Lepas tu bolehlah letak tanda batu nisan. Tak lebih daripada tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak beritahu, di sini perhentian dia, tidak ada apa yang menimbus kamu bersama kamu melainkan tanah ni. Sebab tu menghiasi kubur termasuk daripada perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Kita nak letak kepuk ke? Orang sini panggil kepuk kot. Dia punya kotak tu. Orang Terengganu panggil belindang. Belindang ni kotak tu lah. Orang panggil kepuk. Ada setengah orang, dia nak suruh orang buat benda tu. Bahkan ada setengah orang dia wasiatkan, dia bagi duit siap-siap pada anak dia, mati nanti tolong buat belindang ni macam ni, ataupun kepuk je ni macam ni. Ada yang sanggup order luar negara, Indonesia lagi, batu nisan ambil pada Turki. Hakikatnya kematian itu ialah memutuskan seseorang tu daripada dunia, dan bagi nampak dunia ni dah berakhir dah. Tapi bila mana kita cantikkan kubur macam tu, kita masih lagi meletakkan nilai dunia. Ada orang dia macam bangga dia boleh buat kubur family dia ni mahal. Letak kepuk tu, lepas tu pakai pula rumput yang kata apa, rumput yang elok sikit. Rumput macam rumput padang golf punya rumput. Lepas tu hias pula dengan batu-batu yang macam orang letak dalam akuarium, tak pakai batu-batu kerikil ni. Lepas tu ada pakai mozaik yang licin, bahkan ada orang yang letak marmar lagi. Di sini bukan tempat untuk bertanding siapakah yang paling cantik kuburnya. Bukan. Di sinilah tempat untuk mengingati. Perhentian semua manusia ialah di sini. Sebab tu kalau tengok ada orang dia macam bangga dia boleh buat kubur ayah dia ke, baru meninggal, mak dia ke, baru meninggal, bagi cantik, bagi kilat semua kubur. Tapi habis di situ. Habis di situ. Tidak ada manfaat lagi kepada si mati atas mahalnya kos kubur ni. Tak ada. Maknanya dari segi larangan-larangan, apa-apa yang Nabi larang tu menunjukkan pada kita, datang ke kubur ni ialah untuk mengingati kematian, tak lebih daripada tu. Hatta waris yang datang mai ziarah kubur pun, dia tak rasa kubur ayah dia lagi cantik pada kubur orang lain. Dia bangga. Tak ada pasal-pasal duduk atas kubur bangga. Situ bukan tempat nak bangga. Di situ bukan tempat bangga. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sebab tu kalau tengok Nabi ni, bila mana dia ziarah kubur, dia ziarah waktu mana? Waktu malam. Banyak riwayat sebut Nabi ziarah waktu malam. Tapi dalam hadis ni adalah ditunjukkan ziarah pada waktu petang, lepas daripada asar apa semua ada. Cuma kebanyakan riwayat kita Nabi ziarah pada waktu malam. Sebab waktu malam itu lebih dekat dengan keadaan dalam kubur, kegelapan kubur. Tapi kita tak berapa nak mari lah malam ni. Kita nak mari hari-hari orang ramai orang mari. Setengah orang nak mari air raya baru
baru dia rasa syok. Dia bukan, dia ada setengah-setengah tempat air raya ni jadi suka pergi kubur. Kita bukan nak bahas tentang hukum pergi ke kubur air raya. Cuma bila mana pergi pada waktu tu, dia jadi macam tak sampai maqasid sebenar ziarah kubur. Ada orang dia macam pergi ke kubur tu lah dia boleh jumpa kawan-kawan yang tak balik kampung, yang lama dah tak balik kampung. Bukan nak ingat mati, nak ingat orang hidup balik. Nak ajak orang hidup lepak. Jumpa kubur tu ialah pot pertama untuk buat temu janji di situ. Dia tak ingat pada yang mati. Ataupun setengah orang dia pergi kubur, dia marah KAJK yang urus kubur. Kubur ayah dia tak bersih. Dia tak ingat mati juga situ. Dia tak sampai kepada keadaan tu. Sebab tu Nabi dia datang dalam waktu-waktu yang lebih mengingatkan kepada kematian. Dan Nabi ni dia ziarah, dia tak ziarah kubur yang family dia duk ada saja, tanam situ. Macam orang kita ni dia suka ziarah kubur yang family dia ditanam di situ, dikebumikan di situ. Kalau kubur yang tak ada orang, tak ada family dia situ, dia tak pergi. Hakikatnya ziarah kubur ni ialah ziarah umum. Ziarah umum. Mana-mana kubur tak ada family kita situ pun kita pergi. Kalau kita rasa kita macam sudah ada kelalaian dalam diri kita, kita rasa macam perlukan satu benda yang boleh recharge balik keimanan kita apa semua, maka inilah cara yang diajar oleh Nabi. Dan Nabi tak ajar pergi by satu kubur je. Mana kita pergi tu kita terus pergi ke kubur tu, tak. Dalam riwayat sebut Nabi ni bila mana pergi ke kubur, Nabi memandang semua tanah kubur. Mana yang mudah cerita kalau jenis kubur yang tertutup ada pagar ni, duduk depan pintu pagar tu tengok semua kubur banyak. Kita tengok, kalau kita orang Korea tu kita boleh tengok dulu kubur ni tak banyak, sekarang dah makin banyak lah. Setahun 30 orang, 40 orang daripada ahli Korea dah meninggal dunia. Dulu kubur sampai dekat ni, sekarang ni kubur dah makin luas, makin luas. Itu maqasid ataupun orang kata apa, tujuan utama pergi kawasan perkuburan ni ialah untuk mengingati kematian yang akan datang pada kita. Bukan juga mengingati orang yang dah mati tu. Itu pun benda yang kurang tepat. Ada orang dia pergi, dia ingat pada si mati, lalu datang baliklah cerita-cerita sedih, cerita-cerita yang menyebabkan dia jadi sedih. Bahkan lebih dahsyat lagi, jadi macam nak marah kat Tuhan pun ada, dengan sebab-sebab apa kawan ni mati awal. Itu pun benda yang tidak tepat, benda yang tidak betul. Jadi nak sebut pada kita, hadis ni ialah Nabi elak pakai kasut ni. Apa yang saya tengok dan saya lihat lah, yang saya lebih cenderung, ialah Nabi nak elakkan seseorang tu sombong terhadap dirinya sendiri. Pakai kemas pergi kawasan kubur, maknanya pakai pakaian yang tak selayaknya untuk pergi kubur. Bukanlah Islam nak ajar ada pakaian khusus, bukan. Cuma nak beritahu etika dan poin sebenar tu. Setengah-setengah orang dia khususkan pakaian, nak pakai hitam, berkabung atas tanda kesedihan. Ni benda ni Islam tak sebut. Ada setengah agama dia suruh pakai putih. Islam tak ada buat lagu tu. Dan Islam ni suruh kita ajar pergi ke kubur, kita tengok kubur. Dan kita pun tak disyaratkan untuk buat apa-apa di kubur tu, melainkan kita doakan kepada ahli kubur tu, dan kita merenungi hari-hari yang kita ada. Ada orang dia pergi, dia nak pergi siram balik kubur tu. Dah lama tak siram. Mungkin belah Perlis ni dia tak sakan sangat. Belah pantai barat ataupun belah pantai timur pun ada. Kalau hari-hari tertentu, hari-hari raya ni apa semua. Bahkan saya ingat di Terengganu ni dia ada satu sambutan. Dia lepas daripada raya Aidilfitri ni, dia buat pula satu lagi raya panggil Raya 6. Habis puasa 6 tu dibuat satu raya. Raya tu disambut di kubur. Setengah-setengah tempat lah. Okay. Taklah buat pergi menangis di kubur, bukan. Cuma dia ziarah, dia buat makan dekat wakaf kubur tu apa semua. Lepas pada tu ada yang ambil kesempatan, dia buka satu meja tu, atas meja tu duk ada kata apa, jak-jak air yang diletakkan bunga lah tu. Jual satu jak RM3. Orang yang tak bawa air beli jak tu. Kaya dia hari tu. Dia pun sampai di kubur dia duk ingat untung dia yang jual. Dia tak ingat mati tak. Dia duk ingat hari ni kaya banyak duit.
Dia duk ingat lagu tu. Dia letak. Ada yang lagi dia warnakan air tu. Warna hijau ada, warna merah ada. Beli kita jiruh balik. Sebenarnya jiruh air atas kubur ni dia bukan menyejukkan si mati bawah tu. Si mati tu sejuk dengan amalan dia. Kita letak air batu 2 pek yang besar pun dia tak sejuk dah atas tu. Okay. Dia sejuk dengan amalan dia. Siram kubur ni ataupun siram tanah ni tujuan untuk mampatkan tanah tu saja. Merujuk kepada tanah di negara Arab ni, tanah dia ialah tanah yang kawasan yang berpasir. Sebab pernah berlaku zaman Nabi dulu bila mana kubur yang syahid dalam perang Badar ni, dia punya tulang-tulang dia orang ni timbul balik. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat tanah di negara Arab tu tambah pula dengan ribut pasir, dia melarikan tanah tu. Jadi Nabi suruh letak air bagi mampat, bagi dia boleh kepal apa semua, bagi dia lebih dalam lagi. Okay. Macam setengah tempat kita ni kadang-kadang sifat tanah tu dah mampat dah, tak perlu siram air banyak sangat, siram sikit je. Tapi ada orang dia melihat siram itu ialah upacara. Sebab tu dia panggil anak sulung nombor 2, nombor 3, nombor 4, habis anak panggil. Lepas tu letak bunga. Letak bunga ni nak bagi wangi ni sebenarnya letak waktu kawan tu nak kena kapal. Waktu tu nak bagi hilang bau-bau yang boleh mengaibkan si mati. Tu saja. Bila dah ditanam tak bau dah. Tanam pula bukan tanam 2 kaki, 7 kaki, setengah-setengah tempat pergi ke 8. Tak bau dah. Okay. Dia hanya orang kata sekadar upacara saja, tak lebih daripada tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita di sini, bila mana seseorang tu pergi ke kawasan perkuburan, tujuan yang paling besarnya ialah untuk dia mengingati mati bagi dirinya, bukan mengingati orang mati tu. Sebab tu Nabi blok semua benda-benda yang boleh menimbulkan kesombongan. Hatta pakai selipar pun, selipar yang mahal pun, kalau kamu boleh rasa lupa tentang kematian, maka elakkan pakai. Pakai selipar ke, pakai pakaian ke, apa-apa benda yang boleh menyebabkan kita rasa tak sampai maksud ziarah kubur tu. Okay. Jadi itulah antara perbahasan yang disebutkan dalam sunnah ni. Jadi saya rasa kita berpada situ je lah kot untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan rasanya setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.